Pagi hari ini kita akan membuka Injil Matius pasal 23 让大家翻开马太福音 ayat 第23 37 章 sampai 39. 37到39节。 Matius 23, 37 sampai 39 dibacakan dalam bahasa Indonesia kemudian Mandarin. 马太福音23、37、39节。 Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 耶路撒冷，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在一处枝旁底下，只是你们不愿意。看啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我。这等到你们说奉主名来的是应当称颂的。 Mari kita berdoa sekali lagi. 我们再一次祷告， Ya Tuhan, kami sudah membaca firman. 主，我们读了你的话， Bantu kedua hambamu yang menyampaikan, menerjemahkan, boleh menyampaikan dengan baik, jelas dan benar. 帮助你两位仆人能够清楚把话传讲 Sembunyikan, 出去， sembunyikan kedua hambamu di belakang salibmu. 把我们躲在你十字架后 Biar 面。 Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui mereka. 你借着他们对我们每个 Tuhan 人说 siapkan 话， hati kami juga. 预备我们的心， Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur. 能够成为肥沃的土 Agar 地。 ketika benih firman Tuhan itu jatuh, 种子下落之后， benih itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. 种子能够成长， Dan buahnya lebat dinikmati oleh banyak orang. 很多人能够享受这个果子。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Bersabdalah kepada kami. 对我们说话吧， Kami siap mendengar. 我们预备聆听。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名求，阿门。 Amin. Majalah The Week edisi 804 tahun 2011 menulis sebuah artikel yang berjudul The Fall of Jerusalem and Destruction of the Temple. 2011年的时候，有一个周报，就是那个周报有讲述有关耶路撒冷的事情。 Penulis artikel itu, Simon Sebag Montefiore, mengisahkan peristiwa kejatuhan Yerusalem dan kehancuran bait suci itu dengan cukup panjang. 那么一个作者就描写耶路撒冷的这个城怎么样沦陷，而且写得够长。 Saya mencoba meringkaskan kisah itu sebagai berikut. 那么我要简短来述说这个历史。 Yerusalem dikuasai oleh orang-orang yang tamak dan serakah. 那个时候，耶路撒冷被一些贪心的政府来掌管。 Ketamakan itu dimulai daripada pejabat negara di Yudea, kaum Yahudi, bahkan beberapa orang kaya menjadi penyebab munculnya pemberontakan. 那个时候，耶路撒冷有许多犹太人，他们是掌权的人，而且在那边在反叛。 Para pemberontak ini gabungan dari orang-orang Yahudi yang taat dan orang-orang Yahudi oportunis yang mencoba mengambil kesempatan ketika Kaisar Nero jatuh dari pemerintahannya. 那个时候是那个该撒尼罗掌管的。那个时候，犹太人是分成有两个部分，有虔诚的，还有背叛的人。 Nah, saudara sekalian, mereka menggerakkan massa untuk melawan pemerintahan Romawi untuk mendirikan negara Yahudi merdeka. 那么这一些人就召集很多的人来暴动，反对这个政府。 Ini kesempatan ketika Kaisar Nero runtuh, mereka berkumpul bersama-sama. 这个就是接着尼罗该撒的时候要下台的时候，他们就趁这个机会。 Dan yang menjadi pusat perlawanan mereka adalah di Yerusalem dan di depan bait suci. 那么他们的这个终点呢，就是在耶路撒冷的圣殿面前，还有呢就是在这个耶路撒冷城和在这个圣殿的面前。 Tetapi rencana pemberontakan atau revolusi ini diketahui oleh pemerintahan berikutnya. 但是呢，这个暴动最后呢，被另外一个政府所发现到。 Setelah Kaisar Nero wafat digantikan oleh Vespasianus. 这个该撒尼罗已经去世之后呢，就变成一个 Vespasianus 该撒。 Vespasianus mempunyai seorang putra yang bernama Titus dan berpangkat sebagai jenderal.
这个 Vespasianus 有一个儿子，就是这个提多将军。 Melihat terjadi pemberontakan di Yerusalem dan di dekat bait suci, Vespasianus mengutus Titus dengan 60.000 tentaranya ke Yerusalem. Vespasianus 看到这样的暴乱，那么他就派他的儿子提多，派了6000多将军。 Pada tahun 70 Masehi, Titus membawa pasukan yang besar itu mengepung menghancurkan kota Yerusalem. 大概在70年代的时候，提多就带领这些将军来攻打这个反叛。 Pada waktu itu di dalam tembok ada sekitar 500.000 penduduk di Yerusalem. 那个时候在城墙里面有500.000 50万的人在里面。 Dengan berlatar belakang orang-orang yang berbeda, mereka berkumpul di dalam tembok itu. 那么各种各样的民族就是躲在那个城墙里面。 Saudara-saudara sekalian, Jenderal Titus tidak memberikan rasa ampun sedikit pun kepada penduduk Yerusalem dan orang-orang yang berjaga di bait suci. 那么当时呢，提多非常残忍的对这个耶路撒冷里面的人一点怜悯都没有。 Mereka diserang sedemikian rupa 那么他们就被杀害。 dan kondisinya sangat memprihatinkan. 那么那个时候非常的残酷悲惨。 Di depan tembok kota rata-rata pemandangannya layak seperti neraka di bumi. 那么在城墙以外，就像地狱那样可怕。 Ribuan jenazah itu terbakar matahari. 千千的这个尸体就被这个阳光晒着， Ribuan jenazah membusuk di pelataran. 而且已经腐烂在这个荒场里面， Bau busuknya itu tidak tertahankan. 那个臭味非常的可怕。 Sekumpulan anjing dan serigala berpesta menikmati daging 那么许 manusia. 多的狼、许多的狗就在那边欢乐，吃了很多的食物。 Dan Titus juga memerintahkan seluruh tahanan itu untuk disalibkan bersama-sama. 那么提多也把所有被掳回来的那些人民被钉死在 Di 十字 atas 架上。 Bukit Zaitun itu penuh dengan orang-orang yang disalib secara 在 hidup-hidup. 橄榄山上有许多被钉死在十字架上， Saudara, ada ribuan orang Yahudi mencoba melindungi bait suci yang mereka 有 cintai. 很多几千人的犹太人要怎么样保守这个圣殿？ Diperkirakan ada 10.000 orang yang berjaga di sekitar bait suci. 那么差不多有10万的人在那边守着， Mereka begitu melindungi bait suci karena itu tempat buat mereka beribadah. 因为他们觉得这个圣殿是他们敬拜上帝 Dan 的 ini 地方， tempat kebanggaan mereka. 而且他们感觉到自豪的一个地 Yang 方。 usianya ribuan tahun, saudara 这个 sekalian. 历史已经千 Dan 年的历 tempat 史， itu begitu megahnya. 那么这个地方应该是非常的庄红的， Mereka mengawal bait suci itu. 他们就在那边围着守着。 Tapi yang terjadi, ribuan tentara Titus itu menebas leher mereka semua. 但是呢，提多的将军就把这些人所有的头被砍下。 Mereka tidak bisa menandingi banyaknya tentara dengan persenjataan yang begitu 这些 lengkap. 守卫圣殿的人不能够抵挡这些军人的， Dan bait suci itu dibakar, saudara. 最后圣殿被烧死， Semua ornamen yang ada di dalamnya hangus dibakar. 所有东西在里面的也是被烧 Tidak 死 ada yang 的， tersisa sedikit pun. 一点都没有留下 Dan 来。 bait suci yang begitu megah dan indah, 这样庄红美丽的圣 hari itu 殿， menjadi rata dengan tanah. 那一天就变成归土了。 Dan mereka menangis menjerit melihat kehancuran bait suci itu. 这些犹太人就非常的难过而哭在 Dan 那， api membakar seluruh bangunan itu. 火焰这样燃烧了这个圣 Tidak 殿， ada yang tersisa sedikit pun, 一 saudara-saudara 点都没 sekalian. 有留下东西了。 Raungan jilatan api terdengar dari jauh dan berbaur dengan rintihan korban. 那边不但有火的声音，还有许多哭泣的声音。 Demikian tulis Josephus, sejarawan Yahudi pada waktu itu. 这个犹太的作者那个时候就是这样描述耶路撒冷的沦陷。 Saudara, Yerusalem pada waktu lalu pernah dihancurkan oleh Babilonia. 巴比伦曾经也攻陷这个耶路撒冷， Tapi 50 tahun setelah peristiwa kehancuran pertama, 但是呢，第一次沦陷之后的50年之后， bangsa Yahudi bisa membangun kembali kota itu. 犹太人能够再一次重建这个耶路撒冷城， Mendirikan kembali bait suci itu. 再一次重建这个圣殿。 Tapi sejak tahun 70, saudara sekalian, 但是自从这个70年， ketika bait suci dihancurkan, 这个圣殿再次被沦陷之 peristiwa 后， itu berlangsung hampir 2000 tahun sampai hari ini. 那么从过去到今天已经有2000多年的历史， Mereka tidak bisa lagi membangun bait suci. 他
他们就不能够再重建这个圣殿 Dan。orang-orang Yahudi yang berada di Israel pada hari ini, 那么今天在以色列的犹太人， mereka tidak bisa lagi menikmati mendirikan bait suci. 他们也不能够享受或者重建这个圣 Mereka 殿， hanya berdoa di balik tembok ratapan. 他们只能够在这个圣殿所留下的那个一座墙在那边哭泣， Dan mereka berdoa sambil menangis di balik tembok ratapan itu. 他们一边祷告，一边在这个爱哭的城墙那边祈 Terus bagi 求。 saya ini peristiwa yang sangat menyedihkan. 我觉得这件事情非常一个悲剧 Peristiwa 来的， yang sangat tragis, saudara 是非 sekalian. 常悲惨的一件事情。 Tapi tahukah saudara sekalian, 但是你们知道吗？ kisah yang terjadi di atas merupakan penggenapan nubuat Tuhan Yesus sekitar 70 tahun sebelumnya. 其实这个事情就是上帝所预言的，就是70年之后所发生的事情。 Ayat 37 yang tadi kita baca di sana dikatakan Yerusalem, Yerusalem, Yesus menangisi kota itu. 在那边讲到耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，主在那边哭泣。 Pada zaman Tuhan Yesus, kota Yerusalem dipenuhi oleh banyak orang. 在耶稣时代，在耶路撒冷有很多的人聚在一起。 Dan ini kota sejarah yang sangat terkenal di Timur Tengah. 这个在中东一带是非常有名的城市。 Daud membangun kota ini dengan tembok yang sangat tinggi dan tebal melindungi penduduk di dalam. 大卫建筑这个城墙是非常的坚固的。 Kota ini menjadi pusat pemerintahan bangsa Yahudi. 那个时候就是犹太人政府的中心点， Pusat keagamaan, pusat kebudayaan diselenggarakan di dalam kota itu. 宗教的这个中心点，或者呢这个风俗一些传统的 Apalagi Raja Herodes 中心点。 membangun bait suci dengan begitu megah dan indahnya. 大卫建立这个耶路撒冷是非常的这个装潢， Dan seluruh ritual keagamaan dipusatkan di kota dan di bait suci. 所有的宗教仪式也是在这个地方举行。 Tetapi ayat 38 Yesus mengatakan kalimat seperti ini. 但是呢，在第38节，耶稣这样说 Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 看呐、你们的家成为荒场，留给你们。 Rumah ini, bait suci ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. 这个地方要变成荒场，而且非常的寂静。 Rumah itu akan hancur, tidak ada lagi di sana. 这个家要被破碎，没有留下， Rumah itu tidak akan dikunjungi oleh banyak orang lagi. 也没有很多人再去那边朝圣了。 Tidak akan ada lagi pembacaan Taurat di rumah itu. 在那个地方，没有人再读上帝的诫命， Tidak ada lagi nyanyian Mazmur di dalam bait suci. 在那个圣殿里面没有诗歌被唱出 Tidak 来 ada 的， lagi sorak-sorai dan tarian ibadah keagamaan. 也没有这个敬拜仪式的欢呼和舞蹈了， Semuanya menjadi sunyi, sepi dan hanya tinggal puing-puing saja. 变成寂静，变成废墟。 Saudara, yang dikatakan Yesus baru dinubuatkan 70 tahun kemudian. 这个预言就是这70年之前所发生的。 Saudara, kalau kita membaca perikop ini ada dikasih judul keluhan terhadap Yerusalem. 如果我们读这个经文，它的主题就是为着耶路撒冷而叹息， Atau bisa dikatakan sebuah ratapan Yesus atas Yerusalem. 或者呢，主耶稣为着耶路撒冷而叹息。 Atau dalam bahasa Mandarinnya disebut keluh kesah ya, Ya， keluh kesah, saudara sekalian. 就是非常的叹息。 Atau bahasa modernnya anak zaman sekarang adalah capek deh. 或者呢，如果现在说我非常的疲乏，很累了， Atau orang Jakarta bilang bohwat deh, 没有办法了， mayu fan fale. Minta ampun. Ini keluhan Yesus atas kota ini. 这个就是耶稣对耶路撒冷的叹息。 Tapi kalau kita baca Injil Lukas, saudara sekalian, 如果我们读路加福音， Yesus menggunakan istilah menangis atas kota ini. 那么耶稣也说为着这个城市而哭。 Lukas mencatat 4 kali Yesus menangis atas kota Yerusalem. 路加福音描写耶稣4次为着这个城市而哭泣， Ini adalah sebuah seruan kepedihan, suatu ratapan yang sangat pilu. 这个就是耶稣基督非常的伤心而说出的话。 Hati sang peratap merasa hancur berkeping-keping atas nasib kota ini 为 kemudian 了 hari. 这个城市的命运，这个作者非常的哀痛。 Saudara sekalian, Yesus sebenarnya tahu dan sanggup menyelamatkan kota ini. 其实耶稣能够拯救这个城市， Tetapi dalam the wisdom of God, 但是呢，就是在主耶稣基督 Dan di dalam 的智慧， di dalam pra-pengetahuan Allah, 就是在上帝全智的里面， seolah-olah 奥秘 Yesus tidak sanggup untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.
如果主耶稣不可能拯救这个人民从这个沦陷当中， Saudara bisa bayangkan konflik pergumulan batin di dalam diri Yesus. 我们可以看到耶稣基督里面的心中非常的挣扎， Dia tahu ini akan terjadi. 他知道这个事情要发生的， Tetapi seperti ini tidak sanggup mencegah peristiwa ini 但是 terjadi. 呢，他好像不能够拦阻这个事情发生了， Karena Yesus sudah berusaha sedemikian rupa. 因为主耶稣已经施法，怎么样用方法来拦阻 Dia，sudah berusaha mengumpulkan mereka semua untuk dekat dengannya. 他已经也是施法，怎么样召集所有的人 Sama 民， seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak yang ditaruh di kepak sayap. 就像母鸡把所有的小鸡放在它翅膀下面。 Yesus berkata berkali-kali aku mengumpulkan mereka. 耶稣重复的这样说，要召集他们， Artinya sering kali saudara 意思 sekalian. 就是说常常要召集 Tapi 他们。 sering kali juga mereka tidak mau. 但是呢，这些人不要， Mereka menolak Yesus. 他们拒绝耶稣。 Saudara, kalau kita baca Alkitab, 如果我们读圣经的话， Yesus menangis itu jarang. 耶稣很少哭的。 Saya membaca hanya satu ayat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35. 我单读约翰福音11章， Waktu Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta. 就是当耶稣去探访玛利亚和马大的家， Lazarus saudaranya itu meninggal dunia hari ini. 那个时候拉撒路他的兄弟去世了。 Ketika Yesus melihat Maria menangis 当耶稣看到玛利亚哭的时候， karena kehilangan saudaranya itu, 因为失去了他的弟弟兄弟， Yesus menangis. 耶稣就在那边哭。 Yesus menangis karena ikut merasakan kehilangan yang dialami oleh 耶 sahabatnya. 稣这样哭，因为他觉得他的好朋友失去了他的兄弟。 Hanya satu kali dicatat dia menangis. 在那个第一次记载，耶稣哭了， Tapi kepada kota ini saudara sekalian, Yesus juga menangis. 但是对这个城，耶稣也是哭了。 Tapi menangis berbeda dengan menangis kepada Maria. 但是哭的情况是不同的感觉。 Yesus menangis karena melihat kedegilan dan kejahatan hati penduduk kota itu. 耶稣哭，因为他看到这个城里面的人心非常的诡诈。 Menangis dan melihat perbuatan kota itu sudah begitu jahat. 耶稣哭，看到人民的作为是非常的险恶的。 Saudara, Yesus menangis pasti ada sebabnya. 耶稣基督哭是有原因的。 Kalau saudara baca bilangan pasal 14 ayat 1, 如果我们读民数记14章第1节的 di 话， sana dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 当下全会众大声宣嚷，那夜百姓都哭号， Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. 全会众大声的喊 Ini paduan suara aja kalah, saudara. 啊，我们诗班都输了了。 Paduan suara terbaik di Hoim Tong juga kalah nyaring. 全福音堂最好的示范也是没有像他们那样的大声， Dan segenap bangsa itu menangis. 所有的会众哭了， Jadi yang menangis bukan satu orang, 哭的人不是一个人， bukan satu kelompok, 不是一组的人， bukan satu kampung, 不是一村的人， satu bangsa. 不是就是一族的人。 Ini harus masuk Guinness Book of Record, saudara sekalian. 这个就是要进到这个记录簿里面， Sebabnya adalah mereka nggak mau masuk ke negeri perjanjian. 因为他们不要进去这个迦南地应许之 Mereka 地， tidak sanggup masuk ke negeri itu. 他们不可能进到迦 Karena 南地， mereka pikir percuma kami masuk. 因为他们觉得进到里面是没有用的， Kami akan dibantai habis oleh penduduk 因为 setempat. 他们惧怕那边的民族要杀害他们。 Ditambah ada orang-orang yang mengabarkan kabar busuk kepada mereka. 再加上很多的人传出那边的信息是不好的 Mereka 消息， menangis, saudara. 他们就在那边哭泣。 Pada waktu Yesus menangis dan meratapi kota ini, 当耶稣基督为着这个城而哭泣的时 saya 候， menemukan hanya ada dua sebab, saudara. 我就找到有2个原因 Dan。saya selalu mencoba menggali daripada bagian Alkitab yang kita baca. 我常常就要怎么样解经我们所读的经文， Saya tidak ingin melebar dari konteks yang kita baca. 我不要离题来讲。 Jadi hanya dalam teks dan konteks yang harus kita pelajari. 因此呢，我们要注意到我们所解的经的重要 Yang 性。 pertama, saudara 第 sekalian, 一点， kenapa Yesus menangis? 为什么耶稣哭 Karena 了？ penduduk kota itu hatinya jahat. 因为这个城里的人民的心非常的险恶， Saudara, kejahatan apa yang dilakukan penduduk kota 他 itu? 们做些什么坏的事情呢？ Karena mereka telah banyak melempari orang dengan batu dan membunuhnya.
因为他们曾经用石头打死了很多的人。 Sebetulnya peristiwa lempar batu, saudara sekalian, ini Yes. terjadi di mana-mana. 这个用石头打死人的事情在哪里都会发生的 Matraman, Salemba paling banyak lempar 啊， batu. 在雅加达的马特拉曼萨拉梅也曾经发生用石头打人， Di daerah-daerah lain di Indonesia paling banyak orang lempar batu antar warga. 在印尼其他的各区也是用石头打这个吵架的也很 Dan 多， mereka membunuh orang. 那么用石头杀人。 Saudara, ini sejujurnya adalah hal yang umum, peristiwa pembunuhan hampir terjadi di mana-mana. 老实说，用石头打死人是一个普遍性的 Saudara 事， bisa lihat di televisi, 我们可以看电 saudara 视， bisa baca di media elektronik dan cetak. 还有其他的这个媒体， Hampir setiap hari kita mendengar, melihat peristiwa pembunuhan di 我 mana-mana. 们都能够听到到处都有杀害的事 Tapi 件。 yang tidak lazim di dalam kota Yerusalem adalah mereka membunuh para nabi, saudara sekalian. 但是呢，在耶路撒冷所发生的事情，他们是用石头打死先知， Mereka membunuh orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan pesan. 他们杀害上帝所差遣的人。 Para nabi ini hanya sebagai utusan pembawa pesan saja. 先知只是把上帝的信息带给人民的人， Pesannya itu bisa berisi janji, berkat, teguran, peringatan, bahkan hukuman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. 先知所带来的信息就是上帝的应许，上帝的这个治法，或者呢上帝的刑罚。 Saudara, tidak ada yang salah dari nabi itu. 这些先知是没有错， Dia hanya diutus datang menyampaikan 他 pesan. 只是被差派而去的。 Kalau mereka mau menyalahkan bukan nabi itu, tapi Tuhan yang 如 mengutusnya. 果他们要错怪，并不要错怪先知，乃是错怪上 Tapi 帝 mereka tidak bisa melawan Tuhan, yang mereka lawan adalah para utusannya. 啊！但是他们只能够这个抵挡上帝所差派的先知们。 Israel adalah satu-satunya negara di atas muka bumi ini yang paling banyak menerima kiriman nabi, saudara. 以色列这个民族最多上帝所差派先知到他们那里去的地方。 Dan ini adalah hal yang sangat istimewa. 那么这个有一个特别的事情， Betapa sayangnya Allah kepada bangsa ini. 就是说上帝非常爱以色列民族， Tuhan mengutus duta besarnya begitu banyak, saudara sekalian. 上帝差派很多的大使来到那一个地方， Tuhan mengutus ambasadornya, wakil-wakilnya bagi mereka semua. 上帝差派他的代表到那一个地方。 Kalau sebuah negara memiliki begitu banyak duta besar, itu berarti mendapatkan perlakuan istimewa dari negara yang mengirim. 如果一个国家有很多的大使被送到那个国家，就是被尊重的意思。 Di Suriah, negara-negara sahabat itu duta besar ditarik, saudara sekalian. 在苏利亚有许多大使被拉回去， Di negara-negara yang sedang konflik perang, duta besarnya dicabut semuanya. 在一些战争的地方，那些大使也被带回去了。 Mereka tidak mau menempatkan duta besar mereka di negara-negara yang sedang mengalami konflik. 一个国家不可能把他的大使差派那个人到那个战乱的地 Tidak 方， ada keamanan dan rasa aman di negeri-negeri itu. 因为那个战乱的地方没有安全感。 Tetapi kalau Allah memberikan Israel duta besarnya begitu banyak, itu berarti Tuhan begitu sayang. 如果上帝差派很多的限制到那个以色列，就是爱他们的意思。 Harusnya bangsa Israel bersyukur karena Tuhan banyak mengirimkan penasehat spiritual buat mereka. 以色列人应该感谢主，有许多属灵的领袖被差派， Yang bertujuan untuk menasehati, mengarahkan, membimbing mereka ke jalan yang benar. 目的就是要劝勉他们走上这个正路， Dan mengarahkan mereka, saudara-saudara, mengikuti rambu-rambu untuk kehidupan 那 mereka. 么引导他们应该怎么样遵守一些法则而走。 Saudara bisa bayangkan kalau sebuah kota seperti Jakarta ini, 我们看到，如果一个城市像雅加达一样， lalu lintasnya begitu padat, begitu ramai. 交通非常的稠密热闹， Kalau tidak ada traffic light yang bagus dan tertib, 如果没有好的这个交通灯来安排的话， saudara bisa bayangkan kota ini menjadi seperti apa? 我们可以想象这个城市会变成什么样子。 Lampu lalu lintas saja masih kacau, 已经有这个红绿灯，还是乱七八糟。 apalagi tidak ada lampu lalu lintas, 何况如果没有这些交通灯， akan menjadi kacau. 那么更是糟糕。 Tuhan mengutus para nabi untuk mengatur kehidupan mereka. 上帝差派先知来安置人民的生活， Dan terjadi mereka membunuh mereka. 但是相反，他们却把先知打死了。 Yerusalem adalah kota yang paling banyak dikunjungi para nabi.
那么耶路撒冷是先知最多的被差派到那个地 Tapi 方， Yerusalem jugalah yang paling banyak membunuh para nabi. 但是也是耶路撒冷最多的杀害先知。 Aneh sekali di sebuah kota suci seperti Yerusalem di mana para nabi diutus, para imam memimpin bait suci, upacara keagamaan ada di mana-mana. 其实耶路撒冷是一个大家敬拜上帝的地方，而且每次朝圣来到这个地方，所有的人就来这里拜上。 Tapi tidak menjadikan umat atau orang-orang yang di dalamnya dekat dengan Tuhan. 但是敬拜上帝的人却没有亲近上帝， Bahkan hatinya menjauh daripada Tuhan. 他们的心却远离了上帝， Hatinya begitu jahat kepada Tuhan. 他们的心是那么样的坏， Hatinya membenci orang-orang lain. 他们恨恶别人， Hatinya membenci Tuhan juga. 也是恨恶上帝。 Saudara, saya mencoba membandingkan Yerusalem dengan Jakarta. 我就要比一比耶路撒冷和雅加达。 Di Jakarta ini saya tidak pernah menghitung ada berapa ratus ribu hamba Tuhan. 我曾经没有算过，我们这个雅加达有多少个牧师传道的。 Ada begitu banyak Tuhan mengutus hamba-hambanya. 上帝差派很多神的仆人来到这个雅加达。 Kalau kita tarik lebih sempit lagi, 如果我们在这个受述一下， hampir tiap minggu Tuhan mengutus para hamba Tuhan melayani di 每 gereja. 个礼拜天，上帝差派不同的神仆人在这个地方 Dengan 来传讲 pembicara yang 神的 berbeda 话。 satu dengan yang lain. 每一个神的仆人传讲神的话都是不同 Kita 的 bisa 方式。 beribadah dengan nyaman di tempat ini. 我们在这里能够很安定的来敬拜神。 Dan seharusnya semua yang Tuhan berikan kepada ini adalah berkat yang istimewa. 其实上帝所赐给我们的一个特别的恩典， Yang harus membentuk hati kita semakin lebih dekat dengan 能 Tuhan. 够塑造我们的心更加的亲近主。 Hati kita mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya. 就是说，我们要更加的爱主， Hati kita mencintai Tuhan dan sesamanya. 我们要爱人， Karena itulah perintah utama yang Tuhan berikan kepada 因 kita. 为这个上帝所给我们的第一条诫 Kasihilah 命， Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu serta akal budi. 就是要全心全意爱主。 Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 那么，我们要爱人如己。 Di orang yang mengasihi Tuhan mengasihi sesamanya. 一个爱上帝的人必定爱他的 Dan 朋 tidak 友， boleh membenci 不 sesamanya. 可以恨他的朋友。 Itu perintah Tuhan. 这个是上帝的命令， Jangan sampai kita menjadi seperti penduduk Yerusalem. 让我们不要像耶路撒冷当时的人民。 Yang kedua adalah Kedua. kehidupan agama mereka hanya lahiriah semata. 他们的虔诚只是外表上罢了。 Penduduk Yerusalem mayoritas adalah orang-orang beragama. 耶路撒冷的人民都是有宗教的， Tetapi kenapa hati mereka begitu gelap, saudara sekalian? 但是为什么他们的心那么样的黑暗呢？ Tapi kenapa hati mereka itu begitu mudah membunuh orang? 为什么他们的心这么容易杀害人呢？ Begitu gampang menyakiti orang? 很容易让别人伤痛， Begitu gampang menindas orang kecil? 很容易压迫那些小的人， Begitu gampang memperlakukan orang dengan tidak adil? 那么以不公义的行为来对待别人。 Kita merasa prihatin kalau ada orang-orang beragama malah bersikap seperti 我 ini. 们看到这样有宗教的人做到这样的样子，非常的可惜可 Bahkan 叹。 kita hampir menemukan kehidupan agama yang seperti ini di berbagai tempat. 甚至在这个地方，很多地方我们也看到这样行为的一些有信仰的人。 Bahkan orang-orang yang gampang merusak itu ternyata orang-orang yang mengaku beragama, saudara 而 sekalian. 且很多喜欢破坏性的人都是有宗教背景的人。 Orang-orang yang gampang membakar, menyiksa orang lain ternyata orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya orang beragama. 那些作恶的人，好多时候也承认他是有宗教的人。 Jadi Yerusalem itu telah menjadi cerminan bagi banyak masyarakat di berbagai dunia ini. 在这个耶路撒冷成为一片镜子，给在世界上所有的人民。 Kenapa mereka bisa seperti itu? 为什么他们能够这样做呢？ Karena agama hanya sekedar formalitas dan bukan soal spiritualitas. 因为他们所信仰的宗教只是外表上的，没有属灵的含义， Jadi agama hanya formalitas 只是外表上的、形式上的罢 dan 了。 tidak berbicara soal kehidupan spiritualitas yang di dalam diri seseorang. 他们没有谈到生命的改变的问题， Agama hanya menyentuh bagian luar seseorang 只是触摸他们外表上 dan 的 tidak 言语行 menyentuh 为， kehidupan batin seseorang. 没有能够摸着他们心灵上的 Agama 改 hanya 变。 merubah penampilan seseorang, saudara 他 sekalian, 们的宗教只是改变他们的外表罢了， dengan mengenakan jubah-jubah keagamaannya. 只是穿着宗教的衣袍， Tapi ini di dalamnya hatinya tidak ada perubahan sedikit. 但是心里面完全没有改变。 Agama bagi mereka juga hanya sekedar aksesoris, 那么宗教为了他们只是一个装饰品， hiasan, 只有装饰品罢了， dan penampilan lahiriah. 只是外表上的装饰品。
Agama tidak pernah menyentuh kehidupan yang paling di dalam di hati. 那么这个宗教从来没有触摸到他们心深处里面的生命。 Saudara pernah lihat ada stiker mobil di belakang itu tulisannya Ready or not Jesus is coming. 好多时候在这个汽车后面，我们看到一个这个标志说，你预备不预备，不要等候耶稣基督第二次 Jadi 再 saya 来。 pernah lihat ada mobil yang tulisan stikernya Ready or not Jesus is coming. 那么贴了这个标牌的汽车， Tapi bawa mobilnya kayak setan, saudara sekalian. 但是呢，他们驾车就像鬼一样。 Zoom! 那么驾快车， Ready or not Jesus is 你 coming. 们预备不预备？主耶稣要来了。 Kalau kamu punya Yesus seperti itu, I'm not ready. 如果你拥有这样的耶稣，我还没有预备好。 Ada orang Kristen yang mengenakan aksesoris simbol-simbol Kristiani dan dikenakan di dalam diri. 那么很多的人用这些有这个基督教的那种气氛然后样子的那个装饰品放在他身 Ada 上， orang Kristen yang di rumahnya ada hiasan-hiasan simbol-simbol Kristiani di dalam. 甚至基督教的家庭也是装了许多这个有这个基督教的气氛的那些装饰品。 Saudara, saya tidak pernah melarang itu. 我没有反对， Tapi kalau kita mengenakan itu semua, 但是如果我们装上去了， kehidupan kita harus mencerminkan simbol-simbol yang kita pakai dan 那 kenakan 么我 itu. 们的生活也是要以这些东西来配合， Atau kehidupan kita seharusnya melebihi daripada simbol-simbol itu. 甚至呢，我们的生命要超越这些装饰品。 Kalau tidak, saudara sekalian, orang melihat kita hanya Kristen formalitas. 如果不是的话呢，大家看我们只是一个虚伪的基督徒。 Saudara, kalau tidak, saudara sekalian, akan muncul kepalsuan di dalam kehidupan keagamaan 如 kita. 果我们没有改变，我们就会有虚假的宗教生活。 Saya pakai istilah kepalsuan. 我在这边要用一个虚假的名词， Tapi Tuhan Yesus pakai istilah yang lebih keras. 但是呢，主耶稣更加的严厉。 Kalau saudara baca di dalam ayat yang di atasnya, ayat 14, 15, 23, 25, 27, 29, Yesus memakai istilah yang tidak enak terdengar. 如果我们看到马太福音23章14、23、15、25、27、29节， Yesus 用的名词更加的严厉。 Yesus bilang gini, hai kamu orang-orang munafik. 他说：“你们都是一些虚伪的人， Kamu orang-orang munafik, kata Yesus. 你们是虚伪的人。” Terus kalau kita lihat bahasa Indonesia, 我们看印尼民族， atau kamus besar bahasa Indonesia, 或者呢这个印尼的字典， definisi munafik di sana tertulis demikian. 这个虚伪的含义就是这样写， Munafik adalah pura-pura percaya atau setia kepada agama, 就是假假的相信或者假假的忠心于一个宗教， tetapi hatinya tidak. 但是呢心不信， Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. 好多时候他所说的跟他所做的不一样， Bermuka dua. 两面人。 Itu bahasa Indonesia, saudara sekalian. 这个就是印尼文的解释。 Saya waktu dengar definisi ini, saya merasa gentar, saudara sekalian. 当我看到这个定义，我心中非常的战 Yang 兢。 dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan. 我们所说的跟我们的行为不配合， Berpura-pura, 就是假装的、 bersandiwara, 演戏的， mempermainkan Tuhan. 就是玩弄上帝。 Yesus mengatakan kalimat seperti itu. 主耶稣就是这样说这句话。 Saudara, kalau dalam ayat 33, Yesus lebih keras lagi bilang, 那么33节更加的严厉说了一句话： hai kamu keturunan ular beludak. 你们就是蛇类的后代， Ini pas dengan tahun ular, saudara. 刚好就是蛇年。 Keturunan ular beludak. 你们就是蛇类的后代。 Saya kalau dengar gitu, itu orang Yahudi kebakaran jenggot semua. 如果我看到这样那个犹太人听了一定是非常的恨恶。 Jadi kalau saya nggak pakai keturunan ular beludak, 那么我呢，我不要用这个蛇类的后 saya 代， mungkin pakai istilah yang hampir mirip. 我就用相似的名词， Keturunan biawak. 就是山川家的后代。 Ular itu lidahnya bercabang dua. 这个蛇的舌头，这个前面分两只。 Waktu saya lihat biawak juga bercabang dua. 那么这个山川家的石头也是有分支的。 Jadi Yesus bilang keturunan ular beludak. 耶稣说你们是蛇类的后 Saya 代， bilang keturunan biawak. 那么我就说山川家的后代 Lebih halus. Biawak. 比较斯文一点， Ular beludak. 蛇类 Lebih enak biawak. 山川家 Apalagi kalau digoreng. 啊，如果拿来炸起来，
Karena saya pernah makan biawak. 因为我曾经吃过这个山川家的肉， Ternyata enak. 很好吃。 Ular saya belum pernah 那 makan. 么蛇呢？我从来没有吃过， Karena saya ingat Yesus pernah bilang itu. 因为我记得耶稣讲过这个话。 Berarti bagi saya haram dimakan. 那么我觉得是不好的 Daging babi sih harum, saudara. 啊。如果猪肉呢就好味道。 Biawak. 山川家， Saudara, salah satu teguran Yesus kepada orang Farisi yang paling terkenal. 这个就是耶稣责备法利赛人最有名的 Itu 一句话， tercatat dalam ayat 27. 就是在27节那边 Celakalah 记载 kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 在这里告诉我们，你们法利赛人和文士们糟糕了， Hai kamu orang-orang munafik, kata Yesus. 你们都是虚伪的人， Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. 因为你们就像一座坟墓，用白色 Yang 来 sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang. 外表上非常清洁，但是里面都是腐败的骨头 Dulu di Karawaci itu ada pemakaman tanah gocap, tanah cepek. 啊。过去呢，在达拉瓦基那一带有这个达那国扎达那这边的坟墓 Itu 坟地， makamnya waktu itu bagus-bagus zaman itu. 那个时候的坟墓建得非常的美丽， Bongpainya keren-keren, 他 saudara. 们所做的这个墓碑也是非常的好。 Tapi kalau lihat di dalamnya, saudara, 但是如果里面的话呢， penuh dengan tulang belulang, 许多的骨头 penuh dengan kenajisan dan kekotoran. 肮脏污秽。 Dengan cara tidak langsung Yesus menegur kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 那么耶稣基督坚决的就是这样责备文士。 Yang di luar kelihatan nampaknya indah dan anggun, saudara 你们 sekalian. 外表非常的高贵美丽， Penampilan lahiriahnya begitu mempesona dan menawan. 你们的外表非常吸引人， Good looking. 很好看。 Tapi di dalam hatinya, saudara 但 sekalian, 是呢，你们的心呐、 mungkin 也许 menyimpan banyak kejahatan. 有许多的作恶的事， Benci banyak orang. 恨很多的人。 Hidup dengan penuh kemunafikan. 那么你们的生活非常的虚伪 Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah cerita. 啊！我要以一个故事来结束。 VivaNews.com pada 1 Maret itu melaporkan sebuah berita yang cukup menarik. VivaNews.com. VivaNews.com 在3月1号的时候讲了一个信息， Dilaporkan ada seorang pemuda asal Texas, Amerika bernama Gary Thompson. 那么从 Texas 有个年轻人叫 Gary Texan， Gary Thompson ini rela mengemis di seputar jalanan Lexington untuk mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan dari banyak orang. 那么这个 Gary 就决定在一个城的周围，在那边乞丐，要求别人怜悯他，给他钱。 Dalam sebuah video YouTube yang dilansir oleh Daily Mail Rabu 27 Februari 2013, terlihat Gary Thompson itu dengan begitu meyakinkan menyentuh hati orang-orang yang berjalan kaki yang melewatinya. 那么有一个纪录片，就是记录起他的行为，他怎么样以那种渴慕求人怜悯的态度求乞。 Dia duduk di sebuah kursi roda kemudian melakukan cara-cara seolah-olah tangannya cacat. 他坐在一个轮椅上，就好像壮着，但是手是残废的。 Dan dia juga seolah-olah mengalami sulit bicara, saudara 那 sekalian. 么他也壮着，他很难这个说话。 Dia orang-orang yang lewat tuh kasihan dan iba kepada Gary 那么每 Thompson. 一个人看到了他，就可怜他，就给他钱。 Orang memberikan uang kepadanya. 他家同情给他钱， Selama 1 tahun, saudara sekalian, 1年的时间， dia mengemis. 他这样求乞， Terkumpul uang sejumlah 100.000 US dollar. 那么得到很多的美金， 969 juta rupiah. 1 tahun. 1年就得到999 juta rupiah. Bayangkan, saudara sekalian, 你们可以想象， profesi mana yang lebih menjanjikan selain jadi pengemis? 什么样的工作能够比得上这个乞丐的工作呢？ Siapa setahun yang dapat hampir 1 miliar, saudara 啊， sekalian? 谁在1年当中能够得到1M 的钱呢？ Aksinya ini berhasil tertangkap stasiun televisi Lex 18. 啊，但是呢，他这个结果呢就被一个电视一家电视所抓 Jadi 到了。 televisi meliput orang ini, saudara sekalian. 那么这个电视台就怎么样去跟踪他， Ternyata orang ini hanya berpura-pura. 就发现到他所做的都是
骗人的， Dan dia tidak mengalami cacat sedikit pun. 他一点都是不残废的， Dan dia tidak mengalami masalah sedikit pun. 他也没有问题。 Ketika TV menanyakan, apakah kamu akan stop melakukan tipuan ini? 当电视他采访他说你是不是要停止你的行为， Dia bilang dia hanya tertawa dan saya tidak akan berhenti dari 他就笑 perbuatan. 起来，我不可能停止我这个工作。 Dan bahkan dia tidak ada penyesalan sedikit pun dari raut wajahnya telah menipu banyak orang. 那么他的面孔骗了很多的人，他一点也不觉得怎么样。 Sandiwaranya sukses terus. 那么他所演的戏非常的成功， Kenapa dia bisa sukses? 为什么他会成功呢？ Karena dramanya sudah dimainkan 1 tahun lebih. 因为他的这个戏已经演了1年， Kepura-puraannya itu sudah mendarah daging, saudara. 那么他的那种模仿的那个骗人的那种装饰已经习惯了， Bahkan dia bisa tertawa atas kepura-puraan. 甚至他笑的时候 Dan 是 dia 虚伪的， senang menipu orang. 而且呢他喜欢骗人， Tapi polisi tahu, 但是呢警察发现了， diciduk, 被抓 dibawa ke penjara, 放到监牢里去， masuk penjara. 进监牢了。 Jangan pikir Tuhan tidak tahu. 你们不要想上帝不知道， Jangan pikir Tuhan tidak tahu kalau kita berpura-pura. 你们也不要以为神不知道你们是虚假的， Jangan sampai tunggu Tuhan ciduk. 不要等到上帝来抓我们， Kondisinya akan lebih memprihatinkan. 情况会更加的悲惨。 Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. 但愿上帝可怜我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini. 谢谢主给我们的话， Terima kasih Tuhan mengingatkan kami. 谢谢主提醒了我们， Bantu kami ya Tuhan. 主帮助我们， Apa yang kami dengar bersama, 让我们所听的 betul-betul Tuhan menolong kami. 能够真正的帮助我们， Jadikan hati kami yang bersih di hadapan. 给我们清洁的心， Bukan hati yang jahat. 不要坏的心， Menjadi hati yang tulus di hadapan. 在神的面前有诚实的心， Bukan yang penuh kepura-pura. 不是虚伪的心。 Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami berbuat demikian. 主啊，如果将来我们这样做，你要赦免 Tuhan 我们， sucikan kami. 再一次洁净我们， Perbaharui kami. 更新我们， Tolong kami. 帮助我们， Berkati kami ya Tuhan. 祝福我们每一位。 Terima kasih ya Bapak. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan kami Yesus 奉 Kristus 耶稣的名求， kami berdoa. 阿门。 Amin.